Okey, Jor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, sebenarnya seperti yang telah jawawarkan tadi, hari ini Jor FM menerima kunjungan Menteri Perpaduan Datuk Halimah Sadiq telah pun tiba. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan beliau. Anda boleh ikuti kami melalui siaran Jor FM di 3 frekuensi 101.9, 105.3 dan 92.1 ataupun melalui siaran MyClick. Pergi ke siaran Radio Negeri, pilih Jor FM. Anda dapat mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada di Sabah, Sarawak. Ada saya pernah dapat pendengar daripada England, daripada Dublin, daripada Jerman pun ada, daripada Indonesia ramai, Brunei pun ramai. Terima kasih kerana mendengarkan Jor FM. Dan juga anda boleh saksikan live Facebook yang ke udara sekarang ini di Facebook Johor FM. Ikuti kami, sebentar saja lagi kami akan bawakan tetamu istimewa dari bilik siaran Jor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Hadir menyebut di sanubari, genangan air mata cintaku terbit dari dalam jiwa. Kisah yang dulu takkan ku ulanginya, biar ia berlalu jadi sejarah. Syukur kepadanya kerana menyedarkan dari terluka diri melalui kisah pahit.
Adakah anda mengalami perkara luar biasa dalam tempoh ini seperti fikiran anda kosong dan tidak dapat berfikir secara normal? Hari ni 15 hari bulan. Tak. Semalam 18. Hari ni berapa bulan Aduh, sekejaplah ambil kalender. Anda gelisah, mengalami gangguan tidur dan tiada selera makan? Alah, ajaklah ibu nak tidur ni. Baru pukul 1 tengah hari kan. Malam tadi tak boleh tidur lah ibu. Anda mengalami perubahan mood secara mendadak. Kan aku dah cakap jangan usik barang aku. Kau usik kenapa geram betul lah rasa ni. Anda rasa putus harapan atau putus asa? Macam mana ni? Aku nak makan apa? Nak bagi ibu duit lagi. Anda sering bertingkah laku agresif? Mana bapa kau ni? Sakit hati. Mana dia? Jika ini menghantui anda, hubungi talian khas COVID-19 di 15999 atau WhatsApp 019 26159999. Kemarin kulihat kau berenang gaya kuat dada. Kau berjalan megah sungguh saksa. Perasaan kau Superman. Semalam ku dengar kau bercakap kosong tak berakhir. Kau memaki hamun orang lagi. Perasaan kau superstar. Tak sangka hanya sekelip mataku jadi begini. Aku bosan. Aku bosan dengan bla 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 mulutmu. Cukup malas aku dengan alasanmu. Karena aku terlampau bosan. Mengapa agaknya aku menganggap kau berlagak kaya? Pakaian tak pernah tak bergaya, namun ku tak percaya. Ataupun aku yang selalu suka bertukar angin, bersifat tak pernah berpuas hati. Tak mungkin dan tak mungkin. Tak sangka hanya sekelip mataku jadi begini. Aku bosan. Aku bosan dengan bla 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 mulutmu. Cukup malas aku dengan alasanmu. Karena aku terlampau bosan. Aku bosan dengan wah mengada. Aku tak peduli biar kau dibully. Karena aku tak tahan bosan dengan pewawakanmu ini. Bukan dengan physicality. Kau ingat aku salah, tapi aku selalu mengalah denganmu. Aku bosan. Aku tak peduli harga dibeli. Aku bosan. Aku bosan dengan bla 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 mulutmu. Cukup malas aku dengan alasanmu. Karena aku terlampau Aku bosan dengan wah mengada. Aku tak peduli. Karena aku tak tahan bosan. Paling aku benci bila tawar hati. Jangan buat aku bosan. Jara FM Permata Selatan seperti yang telah Jawa warkan berkali-kali tentang kehadiran insan istimewa, boleh saya katakan orang kuat ataupun tuan tanah bagi daerah Kota Tinggi, Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Sadiq ke bilik siaran Jara FM, turut diiringi unit komunikasi korporat dan juga pengarah Perpaduan Negeri Puan Safidah. Assalamualaikum Datuk, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jihaku. Wahai jihaku. Sayang tak dia belakang? Akak sayang dengan Jiha. Dah lama tak jumpa Jiha. Hari ni kita peluk sakan tadi. Sepatutnya penjarakan sosial. Ya. Tapi kerana Jiha, ku sanggup lakukan segalanya. Wah, gitu. Jangan cemburu kepada yang sedang mendengarkan Jar FM ketika ini. Lagi-lagi orang di daerah Kota Tinggi, di kawasan mengundi ahli Parlimen Kota Tinggi sekarang berada di bilik siaran Jar FM bercerita tentang kunjung hormatnya ke negeri Johor. Balik kawasan lah Datuk ya. Ya, balik kawasan. Semalam saya macam ada tengok dalam Facebook. Ada Datuk juga turut mengambil kesempatan untuk membuat kunjungan hormat bersama dengan Menteri Besar Johor. Mungkin Datuk? Okey, saya terlebih dahulu ingin mengambil kesempatan ni Jiha untuk mengucapkan terima kasih lah kepada Johor FM kerana sudi untuk menerima saya pada hari ini. Saya ingat dah dekat lebih 15 tahun lah. Wow. Dah lebih dari 15 tahun tak kembali. Dah nak SPM lah kalau ada anak macam tu. Gitulah. Jadi hari ni datang dekat Johor FM dah banyak perubahan konti Jiha ni pun dah macam-macam ada. Saya ingat siapa-siapa yang ada, kalau ada dapat jemputan untuk ke Johor FM, datang cepat-cepat. Jangan tolak. Untuk menikmati suasana yang ada dan sambil itu dapat berjumpa dengan Jiha yang ku sayang. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Johor FM dan selain daripada itu Jiha, ini adalah merupakan lawatan saya yang pertama bersama kementerian. Johor adalah negeri yang pertama. Kerana sebelum ni kita berhadapan dengan COVID-19. Kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19 ini. Dan kita terpaksa menguruskan diri, negara, masyarakat dan sebagainya dalam PKP kita untuk kita menentukan supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 itu. Jadi pada peringkat awal saya pun rasa bangga Jiha, bila kita berhadapan dengan COVID-19 ini, bukan rasa bangga kerana ada COVID-19 ini. Tidak. Tapi bila berlaku krisis penularan virus COVID-19 ini, dia sebenarnya dalam pada kita berhadapan dengan pandemik seperti ini, dia telah secara tidak langsung Jiha menyatu padukan kita rakyat Malaysia. Perpaduan sedikit. Semua dalam pada kita mengharungi cabaran ini. Jadi terutama petugas kita yang ada di frontliners yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Malaysia dan kita berterima kasih di atas dedikasi dan pengorbanan. Maknanya COVID-19 ini juga telah bila COVID-19 ada ni, dia telah secara tidak langsung kita berhadapan dengan musuh yang sama dalam pada itu menyatu padukan rakyat Malaysia. Dia kira macam hikmah di sebalik musibah lah. Ya. Jadi bila ada perkara seperti ni baru kita tahu tau. Bila masalah ni berlaku, kita tak kira bangsa, tidak kira agama, kita tolong saling membantu antara satu sama lain. Ini perkara yang luar biasa. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada frontliners. Keduanya kita ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana telah berupaya untuk mendisiplinkan diri. Jadi kalau kerajaan lakukan apa pun, frontliners berkorban dan sebagainya, tapi kalau rakyat Malaysia tidak mahu mengambil bahagian bersama mendisiplinkan diri, maka sudah tentu kita tidak berupaya berada pada hari ini. Dan saya pun tak dapatlah jumpa Jiha berada di Johor FM pada hari ini. Jadi semalam kita turun negeri pertama selepas sekatan antara sempadan negeri diangkat, dibuka. Jadi negeri pertama yang saya datang dan saya telah pun mengadakan kunjungan hormat dengan Yang Makhormat Menteri Besar kita. Banyak perkara yang kita bincangkan Jiha. Jadi antaranya ialah tentang kita maklumkan kepada Yang Makhormat tentang program-program tentang apa yang sedang dilaksanakan dari segi pencapaian dan aspirasi Kementerian Perpaduan Negara bagi tempoh 2020 sehingga tempoh 2021 dan selanjutnya. Dan kita pun bentangkan semalam supaya Makhormat maklum tentang apa yang kementerian lakukan, kerana Jiha, kementerian
perpaduan negara ni dia tidak boleh bekerja in silo. Betul. Jadi kalau kementerian kata okey kita Kementerian Perpaduan Negara kita lupakanlah rakan-rakan kongsi kita. Kita buat kerja kita je lah sendiri. Antara kementerian dengan Jabatan Perpaduan Negeri dengan pejabat perpaduan daerah kita je. Kita jangan pedulikan orang lain. Tak jadi apa. Tak jadi apa. Kalau itu dilakukan maka matlamat untuk mencapai menyatu padukan masyarakat atas nama perpaduan tidak akan dapat dilaksanakan. Jadi kerana itu semalam kita bentangkan tentang pelan tindakan perpaduan yang telah pun kita sediakan akan dilancarkan insya-Allah dalam bulan September ni antara tarikh 10 ataupun 16 hari bulan September sempena dengan Hari Malaysia Jihad. Betul. Dengan 16 hari September. 16 September dengan sempena Hari Malaysia dan kita letakkan dalam program sambutan Hari Minggu Perpaduan. Dan ini adalah merupakan satu pelan tindakan perpaduan negara dan melalui pelan ini kita ada modul-modul bagaimana untuk melaksanakan apakah perancangan yang teratur yang perlu dilaksanakan oleh kementerian. Jadi plan of action atau pelan tindakan ini adalah sangat penting. Jadi kita ada arah tuju dan kita ada penilaian untuk mencapai arah tuju yang tersebut. Dan selain daripada itu semalam pun saya maklumkan kepada Yang Maklumat tentang pemekasaan pendidikan rukun negara termasuk penjenamaan semula. Kita sedang buat penjenamaan semula Jiha untuk kelab-kelab rukun negara yang kita tubuhkan di sekolah-sekolah rendah. Saya teringat masa kecil-kecil. Jiha ingat kan? Itulah. Jadi untuk kita wujudkan kelab rukun negara di sekolah menengah dan sekretariat rukun negara di universiti di IPTA dan IPTS. Jadi ini antara pendekatan untuk kita terapkan semangat perpaduan antara kita sama-sama kita, menghormati antara agama, budaya dan sebagainya, mula daripada persekolahan, awal persekolahan. Dan bukan saja di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, termasuklah kepada tadika pendidikan awal kanak-kanak. Ya, betul. Dia perlu mula daripada awal akar itu. Ya. Jadi dan selain daripada itu ada beberapa perkara yang telah pun dibincangkan. Kita ada isu panas yang kita akan tanyakan kepada Datuk Halimah seketika saja lagi. Tapi kita berhenti seketika. Didoakan untuk semua agar terus mendengar Jura FM dan terus sihat ceria Datuk, terus tersenyum dan terus nampak muda. Jura FM, Permata Selatan.
yang dulu usah dirindu, hilangkanlah dari hatimu. Doaku buatmu kekasih yang dulu usah dirindu, hilangkanlah dari hatimu. Doaku buatmu kekasih, doaku buatmu kekasih, doaku buatmu kekasih. Jora FM Permata Selatan, itulah dia tadi lagu doa untuk kekasih. Didoakan untuk anda semua agar terus ceria gembira mendengarkan Jora FM Permata Selatan. Masih lagi kita bersama untuk meraihkan ketibaan kedatangan kunjungan hormat Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Halimah Saddiq, ataupun kalau orang kawasan panggil Kak Lima. Gitulah. Tapi bukan hantu Kak Lima balik Tak tak, jangan. Oh, jangan. Jangan lupa Jiha tu pengundi akak. Air tawar 1. Alamak. Itu saya rahsiakan dari pendengar, Kak. Oh, ya? Oh, salah. Tu Jiha yang lain. Itu Jiha yang lain. Okey, Datuk. Baiklah. Okay. Kita bercerita tadi kunjungan hormat ke Pejabat Menteri Besar Johor. Apa rangkumannya? Apa ada perjanjian yang termaktub ke antara Pejabat Kerajaan Negeri dan juga Kementerian Perpaduan sendiri? Semalam bila kita bentangkan perkara-perkara yang saya nyatakan tadi, kita juga telah adakan perbincangan bersama dengan Yang Amat Berhormat. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kita. Kerana beliau pengalaman beliau sangat luas. Betul. Dan beliau cukup faham dengan maksud perpaduan dan peranan Kementerian Perpaduan Negara. Jadi semalam pun kita dapat banyak nasihat, pandangan, perkara-perkara yang boleh kita pertimbangkan untuk kita rangkakan dalam rangkaan perancangan bagi pihak kementerian. Jadi semalam bila kita bentangkan beberapa perkara, kita telah pun menyatakan tentang kerjasama bijak antara kita dengan kementerian. Antaranya untuk Jiha tahu di bawah kementerian saya kita cuma ada 2 jabatan saja. Satu Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dan satu lagi ialah Mitra. Mitra ni dia bertanggungjawab ke atas pembangunan masyarakat India. Okay. Dan bagi Japanin atau Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional ni, nama glamournya Japanin. Japanin. Jadi bila kita bentangkan, kerana saya ucapkan tahniah kepada pengarah Japanin Negeri, Puan Syafidah, beliau telah pun merangkakan pelbagai jenis program. Saya dapat lihat bila Yang Amat Berhormat bercerita tentang apa yang sedang dilakukan atas nama perpaduan di negeri Johor. Kita nampak jelas bahawa pengarah pun telah merancangkan banyak agenda yang telah dibentangkan, mungkin daripada pandangan, nasihat dan perkara-perkara yang kerajaan negeri fikir perlu untuk dilakukan dalam konteks kerajaan negeri Johor lah. Kerana dia lain negeri lain jadi keperluan dia berbeza. Kerana kerajaan negeri aja yang tahu apa yang perlu diberikan tumpuan, contoh di negeri Johor. Dan selain daripada itu, bila kita bentangkan tentang sinarai KRT kita, untuk makluman Jiha, kita ada sebanyak 8,274 Jiha KRT. Seluruh Malaysia. 8,274 dengan keahliannya seramai 204,000 Jiha. Cuba bayangkan Jiha, dia sebenarnya ini adalah merupakan mekanisme. Kalau kita cerita macam mana kita nak menyatu padukan rakyat.
kita tak nampak ada ejen-ejen ataupun ada mekanisme di bawah yang boleh membantu menyemarakkan lagi. Inilah sebenarnya. Inilah dia sebenarnya. Menyemarakkan semangat perpaduan. Semuanya bergantung kepada usaha kerajaan. Okey, kita bercerita tentang perpaduan. Ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya kepada Kementerian Perpaduan Negara. Sepatutnya tidak boleh gitu je. Betul. Jadi bila kita membicarakan soal perpaduan, dia bukan saja tanggungjawab kepada kerajaan. Kalau kerajaan kata ini perkara-perkara yang akan untuk menyatu padukan rakyat Malaysia, membangunkan negara Malaysia supaya lebih maju, lebih berjaya, untuk memberikan suasana kehidupan yang sejahtera kepada rakyat, biarlah kerajaan aja yang menanggung segalanya. Tak boleh. Tapi dalam bab perpaduan ni, dia tidak boleh begitu. Kerana dia adalah merupakan tanggungjawab bersama. Jadi apa yang kerajaan buat, dia perlu disambut oleh rakyat. Perlu disambut oleh rakyat. Dan kalau perlu disambut oleh rakyat, bagaimana kita nak libatkan rakyat supaya bersama-sama dengan kita menghargai maksud perpaduan dan mengambil bahagian bersama-sama untuk menentukan perpaduan itu dapat diperkukuhkan dan dapat dijalin dan dapat ditentukan semaraknya tu di peringkat akar umbi yang macam Jiha cakap tadi. Itulah, maksudnya inilah visi dan misi Jabatan Perpaduan yang perlu orang kata diterapkan, yang perlu semua orang faham. Semua orang faham. Bila bab perpaduan, takkan kita nak serah pada kerajaan aja, kerana dia adalah tanggungjawab bersama. Betul. Jadi maka kerana itu Jiha, untuk memperkasakan tanggungjawab komuniti. Kita kata gitu. Kerana saya dah cakap tadi, dia merupakan peranan bersama, tanggungjawab bersama dalam soal perpaduan. Kita kena bersama-sama. Rakyat kena bersatu bersama untuk agenda ini. Jadi bila itu berlaku dalam konteks memperkasakan tanggungjawab komuniti, maka datangnya peranan KRT. Dan di Malaysia ni kita ada 8,274 yang saya sebutkan tadi. Dan untuk memudahkan pergerakan KRT, sebelum tu siapa agaknya yang pilih fungsi KRT? Kita ada 8,274. Kalau kementerian kata rakyat, komuniti, masyarakat perlu memainkan peranan secara bersama, adakah pelantikan fungsi KRT dan jawatankuasa dibuat oleh kementerian? Kalau dibuat oleh kementerian, maknanya dia berbalik kepada kerajaan saja, government saja. Dia sebenarnya tidak Jiha. Jadi pengurusi dengan jawatankuasa KRT dipilih oleh komuniti. Jadi kalau masyarakat rasa Puan Jiha yang terbaik lah untuk kita pilih sebagai pengurusi KRT, Johor FM contohnya, dengan disokong oleh jawatankuasa macam AIN ke apa yang lain-lain semua kan. Jadi kalau itu menjadi permintaan kepada masyarakat, kan dia tahu siapa yang boleh lead dia, siapa yang boleh pimpin, siapa yang ada aura, credibility, ada credibility, yang ada sifat kepimpinan yang tinggi dan luar biasa. Itu yang dia nak. Dan bila dipilih oleh komuniti dari segi fungsi dengan jawatankuasa, maka tertubuhlah. Bila dibawa kepada pejabat perpaduan daerah, angkat kepada pengarah negeri, bawa sampai ke peringkat HQ. Ini pun birokrasi ni pun kita nak potong je. Jadi kalau ada permohonan, cepat-cepat uruskan. Jangan ambil masa terlalu lama. Kerana KRT je dia berdaftar dengan kementerian aja. Dengan Japanin, melalui kementerian. Sekarang kita dah ada kementerian. Dulu Japanin ni, sekarang dah ada kementerian. Jadi bila ada permintaan hasrat daripada masyarakat, jangan dilengah-lengahkan. Kerana masyarakat berkendakkan entiti ini yang bersifat komuniti ini supaya dapat diwujudkan dengan segera. Dan dalam pada tu selama ni apakah insentif yang kita bagi kepada KRT? Kita kata kita nak tubuhkan, macam mana? Takkan dia nak berjalan pergi jumpa dengan semua orang, silalah bagi saya sumbangan. Kerana kita nak buat program ni, nak buat program tu. Kita tak ada sumber keuangan. Tak ada lampu suluh. Tak ada. Jadi macam mana? Kalau wakil rakyat, mungkin. Wakil rakyat dia tahu KRT ni sangat penting untuk komuniti dalam kawasan dia. Jadi mungkin wakil rakyat akan bantu. Jadi bantuan yang macam mana wakil rakyat boleh bagi? Mungkin tak banyak mana. Kerana wakil rakyat pun dia kena jaga sekolah, dia kena jaga longkang, dia kena jaga parit, dia kena jaga semua. Jadi mungkin bantuan yang diberikan itu tidak cukup. Jadi kerana itu
kita telah pun memberikan bantuan keuangan dari segi geran Jiha kepada, kita ada kategori-kategori kita kerana daripada 8,274 itu ada yang sangat aktif, luar biasa aktif dia. Mungkin jawatan kuasa dia berkobar-kobar semangat dengan disokong oleh komuniti dia. Jadi dia menjadi satu KRT yang sangat aktif. Dan kalau dia sangat aktif luar biasa, dulu kita bagi geran 6,000. Jadi tahun ni Jiha pula mari. Tahun ni Jiha, kementerian ni baru 3 bulan lebih Jiha. Dengan ada sedikit peruntukan yang diberikan, kita naikkan geran kepada KRT ni. Kalau saya dulu 6,000, belum lagi. Semalam dia orang tak tepuk pun bila saya umumkan 500, dia kata 500 dia kata. Saya kata 500 kepada 8,274 dia dah jadi 3.24 juta leha. Leha lagi. 3.24 itu untuk negeri Johor, dan jumlah keseluruhannya Jiha ialah 38.1 juta. Itu 500 saja tu bagi kepada setiap 8,274. Jadi bila saya sebutkan tentang jumlah besar, saya kata takkan tak tepuk. Kalau tak tepuk lah. Saya kata tepuk dalam ni semua tepuk. Walaupun 500, maknanya adalah penambahan kepada geran. Kepada semua. Banyak boleh buat tu. Banyak. Bolehlah Datuk, kita berhenti seketika. Kita kena hargai setiap nilai yang diberi oleh kerajaan. Kata Datuk, perpaduan tu bukan kerajaan tapi kita semua. Nilai cinta Wan dan Azwan Ali, Jar FM. Antara ribu bintang di langit nan biru, di kau bintang hatiku. Yang mana tak timpa hujan, lautan mana tak bergelombang. Kiranya cinta musnah terkulai di tanggainya, hanya membawa derita. Hanya dengan lagu dapat ku merayu keluhan hatiku. Hanya dengan mada dapat ku berkata, di kau ku cinta. Kasih yang mana tak bergelora, Kasih sejati tetap setia. Ombak memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta. Dengan mada dapat ku berkata, di kau ku cinta. yang mana tak bergelora, Kasih sejati tetap setia. Ombak memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta. Ombak memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta. Bagai pesta layaknya dalam bilik siaran Jar FM ni dengan kehadiran Menteri Perpaduan kita, Datuk Halimah Saddiq.
Yang sememangnya bila dia kata rakyat pilih inilah, rakyat pilih juga. Seorang yang berkredibiliti. Jihad rakyat, akak rakyat. Ya. Kita sama-sama memilih. Sama-sama Ya, memilih. kerana kita nak hidup dalam negara yang aman, damai, sejahtera dan kita dapat hidup baik dengan keluarga kita ya. Betul. Baik. Tadi Datuk ada berkata berkenaan dengan jumlah KRT seluruh Malaysia 8,274 mendapat peruntukan 38.1 juta ringgit. Betul Ya, ya. Jadi bagaimana dengan pembahagian tu? Tadi kata ada yang paling aktif, gilang gemilang. Ada yang tak aktif, ada yang duduk je. Adakah mereka yang aktif tu dapat lebih? Adakah yang tak apa-apa tu macam mana tu? Adakah secara one off pemberiannya bagaimana tu Datuk? Okey. Dia gini Jiha. Akak kena tulis tu Jiha. Aku takut tersebut leha lagi. Sedap si leha kat Bandar Tenggara. Okey, Datuk. Okey, Jiha. Tadi saya sebut tentang 8,274. Ingat Oh, Jiha betul ingat dah dengar. Tak tulis pun saya tengok. Tapi boleh ingat. Daripada jumlah 8,000 tadi saya sebut yang pasal geran tu kan tadi geran dah ditetapkan dulu 6,000. Jadi bila saya sebutkan naik 500, mana tahun ni dia akan dapat 6,500. Ya, betul. Itu bagi kategori yang paling aktif. Dan kita ada juga kategori yang itu yang paling ada yang aktif. Dia dapat geran geran yang dia terima ialah 4,000. Jadi bila kita tambah 500, 4,500. Dan kepada yang sederhana aktif ini, geran dia ialah 2,000 dan dia dapat tambah 500 jadi 2,500. Dan ini adalah antara macam mana kita tentukan Ya betul. Ada tangga ke markah ke penilaian. Macam mana kita tentukan untuk dia dapat geran ni. Dia masuk dalam skop sangat aktif ke aktif atau sederhana aktif. Kita di peringkat kementerian sekarang Leha Jiha Okey, tak apa. Okey. Di peringkat kementerian sekarang Jiha, kita sediakan kita sedang dalam peringkat untuk penyusunan semula struktur KRT ni. Jadi semalam bila saya berjumpa dalam majlis aspirasi perpaduan dengan fungsi-fungsi KRT Di Johor. di Johor, di Pesadar. Maksud ada peruntukan untuk Johor juga. Ya ada. Nanti sekejap lagi saya beritahu dengan Jiha. Okey. Jadi bila kita buka dialog semalam dengan pemimpin KRT, mereka tanya, takkanlah KRT ni macam ni aja daripada dulu sampai sekarang begini macam tak ada kegairahan lagi tu. Dia gitu jadi macam biasa kadang macam orang pun tak berapa nak dia rasa orang tak berapa pandang dan ada yang bandingkan KRT dengan rela dan sebagainya. Ada macam Dia Jiha KRT ni bukan badan beruniform rela ni badan beruniform. Betul. Jadi peranan rela dengan peranan KRT ni dia berbeza. Betul. Berbeza. Dan kita tugas kita yang saya sebut tadi memperkasakan tanggungjawab komuniti. Jadi peranan kita ialah dalam masyarakat. Dan daripada jumlah itu ada sebanyak 974 dari sinarai yang saya sebut 8,274 tu ada 974 yang tidak aktif. Yang tidak aktif dapat peruntukan ke? Dia bila itu berlaku tidak aktif, saya arahkan supaya jangan kita tutup KRT itu. Jadi contoh dia KRT Johor FM. Pengurusi dia dulu nama Ain contoh. Dengan jawatankuasa dia. Jadi mungkin agaknya KRT Johor FM tu masih ada. Tak aktif Ain tu. Yang tak aktif si Ain tu lah. Jadi KRT tu tetap ada. Jadi kalau yang tak aktif ialah Ain dengan jawatankuasa dia, kita serahkan balik kepada komuniti. Kita buang Ain tu. Tak, jangan. Tersedak Ain kalau ada orang nama Ain ni. Jadi kita serahkan balik kepada komuniti. Dia buat penilaian baru. Dan dia pun tahu Ain dengan jawatankuasa dia tak aktif. Mungkin adalah sebab-sebab tertentu kenapa Ain tidak aktif. Ataupun jawatankuasa KRT Johor FM tu tak aktif. Jadi bila kita pulangkan balik kepada masyarakat, kepada komuniti, dan dia orang pilih lah sinarai yang baru. Tapi KRT Johor FM tetap ada. Cuma sinarai jawatankuasa yang tidak aktif itu kita gantikan. Maksudnya kementerian akan memberi nasihat ataupun pandangan terhadap KRT itulah macam tu? Tidak. Kalau kita dah arahkan pengurusi KRTU Ain dengan jawatankuasa tidak aktif. Dan komuniti pun tahu dia tidak aktif. Sila cadangkan sinarai fungsi dan jawatankuasa baru. Dan bila itu dilakukan,
mereka juga akan menerima allowance ini, grant ini. Dan semalam ada yang tanya, tak kalau kita aktif dengan tak aktif, masing-masing dapat dari segi kenaikan grant tu sama, 500. Kita kata ni peringkat permulaan, kita bagi 500. Tapi dalam pada tu kita ada insentif lain kepada yang luar biasa, yang menjadi aktif yang luar biasa ni. Kita ada insentif yang lain. Kita ada anugerah KRT Cemerlang dan sebagainya, macam-macam yang kita lakukan. Johor 814 KRT, dan semalam jumlah geran keseluruhan ialah sebanyak 3.24 juta yang kita berikan kepada Johor. Dan dulu Jiha, kita bagi geran ni ikut fasa. Kita ada fasa 1, kita ada fasa 2. Jadi semalam bila kita jumpa buka dialog dengan pengurusi-pengurusi KRT, dia kata janganlah bagi fasa-fasa. Bukan banyak duit tu. Bagilah sejelepuk macam tu. Jadi senang dia nak rancang. Dan kita pun setuju. Jadi untuk tahun ni, kerana fasa 1 dah diberikan pada awal tahun 2020. Jadi kita nak selesaikan fasa 2 ni. Dan insyaAllah pada tahun depan kita akan bagikan satu jumlah tetap yang besar itu terus kepada KRT. Mungkin Datuk, ikut KRT negeri mana yang paling aktif KRT ataupun yang paling banyak KRT ni Datuk? Untuk negeri ke untuk daerah? Untuk negeri. Okey, kalau untuk negeri Jiha, negeri yang paling banyak aktif tak aktif ni, kita masih lagi sedang buat penilaian. Kerana kita ada sinarai yang lama dulu, tapi kita nak buat penilaian semula. Dan kita kenalkan penilaian yang pendekatan penilaian yang kita namakan star rating. Star rating. Dan penilaian tu bukan saja datang daripada kementerian, termasuk daripada komuniti. Mereka lah yang cadangkan aktif ke tidak KRT itu untuk melayakkan dalam star rating. Masih yang ada kita sebut. markah dia. Ya, ada. Jadi setakat ni Selangor, Selangor ada sebanyak 1074 sinarai KRT yang ada di Selangor, dan kedua ialah di Sabah, dan ketiga ialah di Sarawak. Jadi minggu depan saya akan ke Sarawak untuk kita berjumpa pula dengan pengurusi-pengurusi KRT Sarawak. Kita nak tahu agaknya apa masalah yang ada, kerana kita maklum di Sarawak dan di Sabah kita perlu berikan sokongan yang lebih untuk menggerakkan dengan keadaan kepelbagaian kaum mereka di sana. Sana tu lagi terselah kepelbagaian kaum dari segi perpaduan. Dan kita akan ke Sarawak pada minggu depan. Ya, Datuk, di akhir-akhir ini masa sangat mencemburui. Kalau boleh saya nak bagi 18 jam sehari Datuk, daripada pukul 6 pagi sampai 12 malam untuk kita bersama di siaran Jar FM ni. Akhir kata Datuk kita yang sentiasa menawan ini. Alah, tak dapat aku nak cakap. Jiha. Ya, saya. Saya tadi tak mulakan kerana saya bagi Jiha peluang untuk tanya apa je lah Jiha nak tanya. Saya nak maklumkan, saya bersyukur kerana kali ini kita ada kementerian. Dan Kementerian Perpaduan Negara ni dinamakan atas nama kementerian sebenar. Last dulu tahun 1972 ada Kementerian Perpaduan Negara. 1972 sampai 74. Tun V Sambatan jadi mendiang Tun V Sambatan jadi menteri. Dan sekarang balik kepada kita selepas 45 tahun, balik kepada kita. Dan apa yang kita nak lakukan dalam usaha kita untuk memperkukuhkan perpaduan nasional ni dengan meraihkan kepelbagaian kaum budaya antara kita, hasrat utama kita ialah untuk memupuk konsep perpaduan yang inklusif di kalangan masyarakat. Dan saya yakin, Jiha yakin, semua kita yakin, kita Malaysia mampu untuk mencapai tahap perpaduan kita harapkan ni kalau kita bersatu padu. Jadi Jiha, Malaysia adalah milik kita bersama. Betul. Milik Jiha, milik saya, milik rakyat Malaysia. Ini tanah air tercinta kita. Maka marilah Jiha, saya dan semua kita kuatkan iltizam kita untuk hidup secara berharmoni dan kita amalkan semangat hormat menghormati, sikap toleransi dan sebagainya antara kaum, antara adat, budaya dan sebagainya. Jadi yang terakhir yang paling saya nak nangis. Jangan dia. Saya nak sebutkan sentiasa ada dalam jiwaku, RTM sentiasa di hatiku dulu, kini dan selamanya. Wah, tepuk sikit. Ya, terima kasih banyak kepada Johor FM.
Terima kasih, Saya Datuk. ucapkan terima kasih banyak dan insyaAllah kalau dapat kita buat ni tiap-tiap minggu Boleh. kita buat tiap-tiap minggu insyaAllah. Tiap-tiap minggu. Dan terima kasih kepada semua pendengar Johor FM, terutama pengundi-pengundi saya di kawasan Parlimen Kota Tinggi. Ya, kira ada nasihat khusus untuk mereka ke? Jangan lupa amalkan SOP penjarakan sosial macam kita berdua ni sekarang. Pakai mask, pakai sanitizer dan kita hentikan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Ya, kita jaga kita. Baiklah, itu dia saudara yang berhormat Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Saddiq yang menceriakan suasana pagi Johor FM dengan informasi-informasi serta sedikit maklumat untuk anda semua. Terus dengarkan Johor FM pukul 10 hingga 11 pagi. Muzik tanpa henti dari tahun 90-an. Sebelum tu dengarkan dahulu lagu Rahim Jantan dan juga Rafta Baci. Gurindam Jiwa. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Johor FM, Permata Selatan.